ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خير يفقهه في الدين. Alhamdulillah, bertemu sekali lagi kita dalam kuliah berkenaan dengan Dajjal, kitab yang khas kita bawakan yang dikarang oleh Imam Ibn Kathir. Yang pertama dan paling utama, kita betulkan dulu niat duduk dalam majlis ni semata-mata untuk keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita niat untuk tunggu solat Isyak. Siapa yang menunggu solat, dia mendapat pahala solat. Intizaru solah ke solat. Jadi kita mendapat pahala solat Isyak sampai masuk waktu Isyak. Kalau kita niat jadi kita niat dalam hati kita duduk dalam majlis ilmu, niat amal sunnah Nabi, dan juga niat untuk tunggu solat Isyak. Kerana sunnah Nabi juga, sunnah Nabi ini ada kejayaan. Kita baca doa sikit sebelum kita start. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kembali kepada topik utama kita, iaitu hadis-hadis berkenaan dengan Dajjal. Kita kena faham satu perkara ya tuan-tuan, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir zaman, hadis-hadis yang kita sebut sebagai hadis-hadis fitan, ilmu-ilmu fitan, yang disebutkan dalam hadis sebagai salah satu daripada ilmu yang penting. Dulu saya dah huraikan dah, yang malaikat Jibril datang jumpa Nabi SAW dan menanyakan 3 soalan tu kan, iman, Islam, ihsan. Dan para ulama bagi tahu iman, Islam dan ihsan ni, ketiga-tiga ni adalah fardu bagi umat Islam, dikira sebagai ilmu fardu ain. Islam tu ialah ilmu fiqh, iman ialah ilmu akidah kita, dan juga ihsan ialah ilmu tasawuf. Tiga-tiga ni dijadikan ilmu fardu ain. Tidak dapat tidak, satu orang muslim wajib mempelajari dan mengamalkannya. Selain daripada 3 ilmu ini, semuanya ilmu sunat. Walaupun dia belajar ilmu agama, sebab ilmu agama ada fardu, ada yang sunat. Yang tadi yang fardu, fiqh, tauhid dengan tasawuf, 3 tu yang fardu. Ilmu-ilmu agama yang lain semua sunat. Kita nak belajar tafsir, sunat. Belajar nama nahwu saraf, sunat. Kita nak belajar tentang apa lagi, berkaitan dengan jual beli yang kita tak terlibat dengan dia. Kita bukan peniaga. Kita tak terlibat dengan jual beli. Kita belajar ilmu tu pun sunat juga. Tapi kalau kita meniaga, jadi fardu ke atas kita untuk mempelajari bab riba, mempelajari bab syirkah, bab khiyar, bab muamalat, untuk jual beli kita sah. Kalau tak, jual beli kita tak sah, kita dikira sebagai makan harta yang haram. Jadi dalam 3 soalan malaikat kepada Nabi SAW tu, ada soalan yang keempat, iaitu berkaitan dengan hari kiamat. Ditanyakan apa tanda-tanda ya, Nabi SAW pun beritahu tanda-tanda ya. Maka ulama kategorikan ilmu yang keempat ni sebagai ilmu fitan ataupun ilmu akhir zaman, ilmu tanda-tanda kiamat, dan ia termasuk sebagai ilmu yang penting dalam Islam, khususnya kepada umat-umat akhir zaman. Dan hadis-hadis akhir zaman ni tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, dia bukanlah seperti hadis-hadis yang lain. Dia tak sama macam hadis bab semayang. Dia tak sama macam hadis yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah. Kalau hadis yang berkaitan dengan solat, yang berkaitan dengan ibadah fizikal, biasanya dia adalah hadis secara langsung ataupun secara qat'i, secara jelas, secara wadih,
yang mana Nabi angkat tangan. Kita tak boleh nak hurai ikut belah lain dah. Kalau Nabi rukuk, kita tak boleh nak hurai ikut lain dah. Tapi kalau berkaitan dengan akhir zaman, hadisnya adalah ulama sebut berbentuk majaz. Dia ada hakikat, dia ada majaz. Hakikat ni orang kita panggil literal. Orang putih panggil literal, Melayu pun panggil literal juga. Secara literalnya makna dia mengikut kaedah bahasa. Tapi kalau majaz, ianya bukan secara literal, bukan secara hakikat. Sebaliknya bahasa kita sebut kiasan. Bahasa kiasan. Jadi Nabi SAW apabila bercakap tentang sesuatu yang melibatkan akhir zaman, Nabi SAW menggunakan bahasa kiasan. Pasal apa? Pasal akal kita tak sampai. Akal kita tak sampai untuk mengetahui benda yang belum kita pernah tengok, belum terlintas dalam fikiran kita. Dia senang cerita macam ni lah. Dalam syurga ada sungai ke? Ada sungai tak dalam syurga? Ada kan? Dalam Quran beritahu min tahtihal anhar, di bawahnya ada anhar. Nahar tu sungai. Buah-buahan ada kan? Ada fawakih, ada talhah, ada ainab, banyak disebut dalam Al-Quran. Ada bidadari juga, hurun ain. Dia punya luk-luk seperti luk-luk wal marjan, seperti permata. Mata dia bersinar-sinar. Baik, jadi ada perempuan, ada sungai, ada makanan, ada minuman, ada kenderaan juga. Dalam Quran juga menyebut ada wildan, ada lelaki-lelaki handsome, cantik-cantik sebagai pelayan yang akan melayani kita. Baik. Macam mana kita nak faham? Satu hadis Nabi SAW beritahu, di dalam syurga itu, apa yang kandungan dia ialah benda yang tidak terlintas dalam fikiran kita. Segala apa yang terlintas dalam fikiran kita, semua tu tidak ada di dalam syurga. Jadi bercanggah dengan ayat Quran. Ayat Quran kata sungai ada. Sungai kita kenal sungai macam mana? Dalam Quran kata buah ada. Kita kenal buah macam mana? Tapi Nabi kata apa saja dalam fikiran kita tak ada dalam syurga. Jadi dalam syurga tak ada sungai, dalam syurga tak ada buah. Dalam syurga tidak ada wanita-wanita, wildan apa semua tu tak ada. Tak ada. Nabi kata tak ada. Apa yang terlintas dalam fikiran kita ni semua tak ada. Kerana benda yang ada di dalam syurga itu ialah sesuatu yang baru, yang belum pernah dilihat ataupun disentuh oleh mana-mana jin atau manusia. Dalam surah Rahman pun sebut benda yang sama. La yamassahunna, kan? Tidak disentuh, kan, oleh jin ataupun manusia. Tak pernah dilihat, tak pernah disentuh. Jadi tak ada. Benda-benda tu semua tak ada. Tak ada buah, tak ada apple, tak ada pisang, tak ada sungai, tak ada. Tapi dalam Quran kata ada. Jadi macam mana kita nak selesaikan konflik ni? Konflik tu kontradik, orang putih kata, berlaku percanggahan. Baik. Sebenarnya yang benar-benarnya memang tidak ada, tuan. Segala yang kita faham sebagai sungai, buah apa semua ni, ayam panggang apa semua, tak ada dalam syurga, tidak ada. Sebaliknya yang ada dalam syurga ialah makhluk baru yang Allah cipta, yang tak pernah dilihat oleh sesiapa, yang tak pernah disentuh oleh sesiapa. Sama ada jin ataupun manusia. Malaikat bisa tengok. Sebab masa Allah cipta syurga, Allah panggil malaikat main tengok. Malaikat tengok, wih, dia kagum. Dan dia kata, kalau manusia tengok syurga ni, nescaya semua orang akan berebut-rebut nak masuk, kan? Semua orang akan berebut nak masuk. Lepas tu Allah cipta neraka, tunjuk pula dekat malaikat. Malaikat terkejut. Ni kalau ada manusia yang tengok ni, mereka akan berusaha keras untuk lari daripada masuk ke dalam dia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memagari neraka tu dengan perkara-perkara yang disukai oleh nafsu. Manakala syurga pula Allah pagar dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan musibah dan bala. Maka malaikat kata, aku khawatir tak ada satu orang pun akan berjaya masuk syurga, dan aku khawatir semua orang akan masuk neraka. Ada hadis dia. Jadi benda-benda yang sedap pada nafsu kita, suka pada nafsu kita ni, benda tu menjerumus kita ke neraka.
Dan benda yang berkaitan dengan bala dan musibah, benda tu semua ganjarannya syurga. Kalau kita terkena apa-apa musibah, terkena apa-apa bala, hatta Nabi SAW beritahu, hatta walaupun terkena duri dekat kaki, tu musibah tu. Kita duk kira musibah ni besar-besar lah. Kadang kita berkelahi dengan laki bini di rumah tu musibah tu. Itu musibah yang besar. Ataupun anak buat perangai ke, ada orang tak bayar hutang ke, rumah kena rompak ke, musibah lah tu. Nabi SAW beritahu segala musibah, walaupun sekecil terkena duri dekat kaki, semua tu adalah alasan untuk Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Semua tu alasan untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita, dengan syarat kita redha, terima, seadanya terima. Bukan kita merungut, marah, kita marah pada takdir, kita marah pada Allah. Apa salah aku, apa dosa aku, kenapa aku diuji begini. Itu semua tak dapat apa-apa fadilat, tak dapat fadilat, musibah bagi dia. Tapi kalau dia gembira, dia redha, dia senyum saja, dia sangka baik dengan Allah, Allah akan ampunkan semua dosa-dosa dia. Kadang dosa kita ni banyak dan kita tak minta ampun, dan atas sebab itu Allah bagi musibah pada kita, supaya ianya jadi alasan untuk dosa tu dikikir keluar, diampunkan. Jadi Nabi SAW beritahu dalam hadis, walau terkena duri, itu sebenarnya rahmat daripada Allah. Pasal nanti dekat akhirat, kita ada satu dosa, Allah kata aku ampunkan. Pasal apa? Pasal ada lepas tu aku balas balik dengan duri tu, kena di kaki. Itu adalah sebab untuk apa tu? Ampunkan dosa-dosa. Tak merungut, tak kata apa, terkena duri, reda pada Allah. Reda pada Allah. Jadi segala musibah-musibah ni dihiasi di sekeliling syurga, sehingga susah nak masuk. Manakala benda-benda yang disukai dengan nafsu pula, benda-benda yang selesa diletak di sekeliling neraka. Baik. Jadi malaikat pernah tengok syurga, pernah tengok neraka. Bahkan mereka ada di dalam syurga dan ada di dalam neraka. Jadi manusia dan jin tak pernah tengok syurga, tak tahu apa yang ada dalam dia. Jadi hakikat dia, segala yang ada dalam syurga itu tidak ada seperti yang kita faham. Dia adalah sesuatu yang baru. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan benda baru tu kepada kita, macam mana kita nak faham? Benda baru cerita kat kita yang kita tak pernah nampak, tak pernah terlintas, tak pernah sentuh, tak pernah bau, lintas dalam hati pun tak pernah, gambaran pun tak dapat. Macam mana Allah nak cerita benda tu kat kita? Kan? Contohlah zaman sahabat Nabi, mereka tak pernah tengok handphone. Jadi kalau Nabi SAW beritahu di akhir zaman akan ada telefon bimbit, apa akan jadi pada para sahabat? Kan? Mereka tak tahu, mereka tak faham apa benda. Nabi beritahu di akhir zaman akan ada kereta, mereka tak pernah tengok kereta. Jadi macam mana mereka nak apa orang kata, nak synchronize dalam kepala dia benda yang Nabi khabarkan? Nak hafal pun dah susah dah. Apa kereta, Proton, Pro 2, Honda. Dia tak pelik, perkataan yang pelik-pelik dia tak masuk dalam kepala mereka. Macam mana mereka nak hafal? Dan hadis tu tak sampai kepada kita nanti. Sebab benda yang mereka tak pernah jumpa, tak pernah tengok, tak pernah dengar. Jadi Nabi SAW pun menggunakan perkataan-perkataan ataupun benda-benda yang sudah ada di zaman para sahabat. Contohnya salah satu hadis berkenaan dengan Dajjal. Nabi SAW beritahu Dajjal ni dia bergerak sangat laju daripada satu tempat ke satu tempat. Lajunya dia bergerak, Nabi SAW beritahu seperti angin. Jadi kita duk fikir dalam kepala tu macam cerita Piramli tu. Dia naik tikar terbang, laju. Itu dalam kepala kita, tu imajinasi kita. Nabi tak kata lagu tu pun. Nabi kata selaju angin. Boleh jadi apa-apa yang selaju angin. Bila kita main di akhir zaman, baru kita nampak orang gerak selaju angin. Apa dia? Kapal terbang. Dia bergerak selaju angin kan? Laju kapal terbang ni. Sangat-sangat laju. Laju dia sama dengan angin. Jadi benar sabdaan Nabi SAW. Yang tak benar tu imajinasi kita. Kita duk fikir Dajjal ni serupa macam raksasa, mata satu, ada tulis kapiak, naik tikar terbang sampai sana sini. Itu imajinasi kita. Nabi tak kata macam tu pun. Nabi menggunakan lafaz-lafaz yang umum kerana hadis-hadis
fitan ini semuanya berbentuk majaz, berbentuk majazi, iaitu bahasa kiasan. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW beritahu, kenderaan kepada Dajjal ialah seekor keldai putih yang telinga dia satu ke kanan, satu dekat kiri, sangat panjang. Nabi SAW beritahu panjang dia ialah 40 hasta. Satu belah kanan panjang 40 hasta, satu belah kiri panjang 40 hasta. Dan makanannya ialah api. Makanan dia ialah api. Jadi bila cerita macam tu dekat para sahabat Nabi imajinasi mereka apa? Termasuk kita, bukan sahabat Nabi dia, termasuk kita duk fikir Dajjal akan main naik keldai dengan telinga yang cukup panjang warna putih. Sampai mati pun tak jumpa kan? Sampai bila pun takkan jumpa Dajjal yang macam tu. Jadi kita kena teliti perkataan kiasan Nabi dan kena aplikasikan di zaman kita ni. Pasal kita lah zaman Dajjal ni. Kita lah ni, duduk zaman kita lah. Segala benda-benda yang takjub, benda yang ajib tak ada di zaman Nabi, ada di zaman kita. Jadi kena teliti perkataan-perkataan Nabi dan aplikasikan di zaman kita. Baru kita nampak apa benda yang Nabi nak sampaikan. Faham ni? Jadi kalau menurut guru saya, bila dia huraikan hadis berkenaan dengan keldai Dajjal yang warna putih, telinga panjang, dia kata itulah kapal terbang zaman sekarang. Sebab tu kapal terbang semua warna putih. Kapal terbang komersial semua warna putih. Dia selari dengan hadis Nabi SAW. Dan Dajjal itu bergerak dari satu tempat menggunakan kapal terbang sama macam kita. Dia bukan ada magic apa seperti yang kita faham. Sebab kalau Nabi SAW menggunakan perkataan yang asing di kalangan sahabat, bukan setakat sahabat tak faham, 1000 tahun umat tak faham. Pasal kapal terbang main tahun 1900 ni. Daripada zaman Nabi sampai zaman tu, sampai zaman sementara kapal terbang nak keluar tu, semua orang tak faham. Zaman Abu Bakar tak faham, Umar tak faham, Uthman tak faham, Ali tak faham, Abu Umayyah tak faham, Abbasiyah tak faham, Turki Uthmaniyah tak faham, sampai perang dunia pertama baru faham lah kapal terbang baru keluar. Satu tu tak faham. Jadi mereka kata ni semua mungkin perawi ni tak betul kot. Dia pelalai pun salahkan perawi. Perawi salah faham kot. Perawi salah hafal kot. Saya bagi contoh satu hadis. Nabi SAW beritahu akan sampai satu zaman umat Islam menjadi sangat-sangat lemah. Dan mereka akan dikelilingi oleh umat kafir. Dan umat kafir akan mengkeronyok mereka, macam keronyok otah, akan mengkeronyok mereka. Dan mereka dikelilingi oleh orang kafir yang kena keronyok seperti orang lapar yang nampak makanan. Jadi kita umat Islam ni macam makanan. Orang kafir ni, orang yang lapar, dia serbu kita. Dia kontrol kita. Dia kontrol kita, kita tak boleh buat apa. Kita takut je. Sahabat Nabi terkejut, tanya, masa tu orang Islam sikit sangat ke? Mereka ni sikit ke? Nabi SAW beritahu, mereka ramai. Sangat-sangat ramai. Seperti buih di lautan. Banyak ni. Cukup ramai. Habis tu, apa kena kat mereka? Nabi SAW beritahu mereka terkena penyakit wahan. Ini sebut wahan, bukan wahan. Apa yang menarik, sahabat Nabi tak faham wahan tu apa. Sebab ianya bukan perkataan bahasa Arab. Boleh faham tak ni? Ini majaz. Nabi SAW beritahu majaz ni majaz. Ini kiasan. Terkena penyakit nama dia wahan. Sahabat tak faham benda apa wahan. Seumur hidup tak bisa dengar. Ni bukan perkataan bahasa Arab, ni perkataan luar ni. Nabi tak jelas banyak-banyak. Nabi beritahu wahan itu cinta dunia, takut mati. Lah ni cuba kita apply kepada penyakit wahan kita lah ni. Sama ke tak sama? Kita kena konyok. Umat Islam dikonyok, dikenakan macam-macam sekatan, dikenakan macam-macam atas apa orang kata, atas nama penyakit wahan tadi tu. Dan semua orang ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam sekarang ni. Tekanan-tekanan dari sudut ekonomi dan sebagainya. Dan semua tu berlaku sebab apa? Cinta dunia, takut mati. Dia putuskan hubungan adik-beradik pasal apa? Takut mati. Dia putuskan hubungan dengan mak ayah dia pasal apa? Takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Takut nak pindah daripada satu tempat ke satu tempat pasal apa? Cinta dunia. Kena sentiasa orang kata apa? Ikut saja benda walaupun benda tu bercanggah dengan akal dan saintifik. Pasal apa? Cinta dunia. Cinta dunia, takut mati, penyakit. Nabi SAW bagi kita penyakit nama apa? Wahan. Sampai sekarang perkataan wahan tu ada dalam hadis. Jadi itu salah satu kiasan. Salah satu kiasan yang Nabi SAW beritahu. Ada lagi hadis Nabi SAW beritahu di akhir zaman nanti
apabila satu orang lelaki keluar daripada rumah dia, lelaki tu ada satu tali yang dia sambung dekat dalam rumah dia, lekat dekat rumah dia, ada tali. Nabi SAW kita kata ada tali. Tali tu akan melaporkan segala yang berlaku dekat dalam rumah dia, dan melaporkan ia di paha dia, dekat dia punya fakhizah, dia punya paha dia. Paha dia akan melaporkan apa yang tali itu beritahu. Jadi kita guna imajinasi kita, ada satu tali duduk dekat rumah kita, lepas tu paha duk bercakap, monteng-monteng tu dia bercakap dengan kita. Kan? Saya baca hadis tu, ustaz saya bacakan kepada kami hadis tu. Kata apa faham tak? Dia kata tak faham. Kalau kau tak faham, mai saya bagi faham. Dia kata, ini ialah CCTV dia kata. Yang hak paha tu apa? Paha tu telefon nampak lah. Pakai telefon letak kat paha, letak kat dalam apa poket seluar. CCTV lah ni, dia sambung ke handphone kita pakai internet. Kalau ada orang main ke apa ke, dia boleh tengok, boleh akses melalui handphone dia. Dalam hadis bagi tahu lama dah. Tapi kalau kita duk faham tali tu sebagai tali, paha tu sebagai paha, sampai mati kita tak jumpa bila nak berlaku ni. Bila nak berlaku? Sampai ke sudah duk cari tak jumpa hadis Nabi ni tak betul kot, tak berlaku-berlaku pun. Jadi ada terlampau banyak hadis-hadis akhir zaman ni yang Nabi menggunakan bahasa kiasan. Baik. Jadi antara sebab kenapa menggunakan bahasa kiasan ialah kerana akal manusia sepanjang zaman tu tidak dapat nak memahami benda yang dia tak jumpa lagi. Jadi macam tadi, dalam syurga tak ada apa sungai apa semua ni, tak ada. Dia tak ada seperti yang kita faham, tapi dia ada sesuatu yang lain di dalamnya yang fungsi dia sama. Macam sungai, fungsi dia untuk mandi. Dia ada sungai syurga yang fungsi dia untuk mandi yang tak sama macam sungai di tempat kita. Mungkin kita pun tak tahu daripada apa pasir ke apa ke, Allahu a'lam. Yang kita faham sungai di tempat kita air lah, air. Sungai di dalam syurga kita tak tahu daripada apa. Pasal tak pernah tengok. Kalau Allah menamakan sungai tersebut menggunakan bahasa syurga, hebat kat kita. 1400 tahun pula tak faham. Betul? Macam Wahan sampai sekarang 1400 tahun tak ada siapa faham. Kan? Kalau mai saja perkataan yang tak ada, perkataan yang pelik, satu dunia tak faham ni. Selama 1000 tahun tak faham. Saya bagi contoh, dalam Al-Quran ada tempat-tempat tertentu disebutkan huruf yang disebut huruf muqata'ah. Huruf muqata'ah ni ialah disebutkan satu-satu huruf yang mana tidak difahami selama 1400 tahun sehingga ke hari ini. Contohnya Alif Lam Mim, Ha Mim, Nun, Alif Lam Mim Ra, Sad. Itu benda apa? Sedangkan Al-Quran ini dia meringkaskan sesuatu. Bukan Allah cerita semua benda, Allah cerita sesuatu benda itu secara disebut jawami'ul kalim, dihimpun-himpunkan perkataan-perkataan dan menjadi sesuatu yang ringkas. Kenapa perlu membazirkan perkataan-perkataan Al-Quran dengan huruf-huruf yang kita tak faham? Huruf muqata'ah dia panggil. Hamim, Sad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Apa benda? Boleh jadi tak benda tu ialah perkataan yang kita tak pernah nampak, kita tak pernah dengar, yang kita tak pernah tahu. Mungkin itu ialah perkataan buah di dalam syurga. Mungkin itu ialah sungai di dalam syurga. Mungkin itu ialah apa nama pokok di dalam syurga. Nama dia Hamim. Kita di dunia kita panggil pokok. Orang Arab panggil syajarah. Di syurga dipanggil Hamim. Contoh saja ni, contoh. Kita pun tak tahu maksud dia apa. Hamim. Bila Allah sebut Hamim, siapa pun tak faham. Tapi bila Allah sebut syajarah, semua orang faham. Diterjemahkan jadi pokok, pokok faham. Jadi Allah pun guna perkataan yang kita faham untuk menaikkan kegairahan kita. Di dalam syurga ada bidadari, ada pokok yang cantik, ada buah-buahan yang enak-enak, ada sungai yang mengalir yang cukup cantik. Semua tu ialah bahasa standard kita, bukan bahasa standard Allah. Sama macam hadis Nabi bagi tahu ada keledai putih. Bukan bahasa standard zaman sekarang. Bahasa standard zaman sekarang aeroplane. Tapi kalau sebut aeroplane kepada sahabat Nabi, tak faham. Clear? Orang di masa depan saja faham apa yang berlaku ketika itu. Begitu juga ahli syurga saja yang faham apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tahtihal anhar, talha, syajarah, jannah apa semua.
apa ni, hurun ain, semua perkataan-perkataan yang kononnya ada di dalam syurga itu hanya dapat difahami oleh ahli syurga. Mereka akan menggunakan bahasa mereka, mereka akan menggunakan istilah-istilah mereka. Jadi hadis Nabi berkenaan dengan akhir zaman tidak boleh difahami secara literal, secara bahasa. Ianya mesti dihuraikan, ianya mesti di apa orang kata, kita di-quote dia balik, kan? Quote-quote yang ada tu kita keluarkan dan kita huraikan mengikut keadaan yang kita nampak pada hari ini. Saya bagi contoh lagi. Dalam sebuah hadis Nabi SAW beritahu Dajjal ini dia akan mai bersama dengan bala tentera dia akan pergi kepada satu kaum, pada satu bandar, satu kampung, dan dia akan bagi tawaran. Macam itu saya cerita, Dajjal ni dia akan mai selepas musibah berlaku. Satu dunia akan terkena musibah selama 3 tahun. Dalam hadis berkata 3 tahun akan terkena musibah yang melibatkan satu dunia, bukan Malaysia saja, bukan Arab saja, bukan Syria saja, satu dunia. Wallahualam, boleh jadi corona ni mungkin musibah yang akan berlarutan selama 3 tahun, tahun keempat Dajjal mai. Mungkin, kita pun tak tahu. Tapi kalau kita tengok dalam hadis tu, Nabi SAW beritahu musibah tu akan berlaku kepada satu dunia. Dia pandemik, dia satu dunia, global. Semua tempat kena. Dan ianya berlarutan selama 3 tahun. Dalam hadis tersebut akan berlaku kemarau, tak ada makan, tak ada minum, kelaparan yang sangat-sangat dahsyat. Segala pokok-pokok tak tumbuh, binatang pun tak ada. Orang akan berbunuhan demi sekeping roti. Bahkan adik-beradik akan pecah rumah kita, nak ambil makanan dalam rumah kita. Kalau kita melawan, dia bunuh kita. Benda tu semua disebutkan dalam hadis. Al-harju, al-harju. Akan berlaku pembunuhan yang banyak. Sampaikan jiran akan main pecah masuk rumah kita, dan kita kena menyorok masuk dalam bilik. Jangan keluar. Kalau keluar, dia bunuh. Kemudian tahun yang keempat barulah Dajjal akan datang. Dalam hadis tu bagi tahu bila Dajjal itu main, dia akan pergi kepada satu kampung, satu tempat, satu orang ramai di situ ataupun negara. Mungkin yang Nabi sebut kampung itu negara. Dajjal akan main kepada satu negara, tanya, nak tak terima bantuan daripada saya? Nak tak terima bantuan? Dah lah 3 tahun tak ada makan, tak ada minum, dalam keadaan lapar. Ada makan minum sangat-sangat sikit, terhad, berkelahi, bergaduh, mati habis adik-beradik apa semua. Dajjal datang, dia membawa 3 benda. Dia bawa makanan yang sangat banyak, air yang sangat banyak, dan emas yang sangat banyak. Dia datang sebagai satu orang yang cukup kaya. Dia datang sebagai satu orang yang sangat baik, muka bersih bersinar, dan dia akan tawarkan apa orang kata bantuan. Dia takkan cakap aku ni Dajjal, dia takkan cakap begitu. Dia akan kata ana al-masih, aku adalah penyelamat kamu semua. Jadi semua orang-orang yang akai dia dah lari, iman dah tak ada, dia duk kira nak nampak dunia saja, akan terus beriman dengan dia. Kata hang lah penyelamat aku. Akan terus ikut okey, hang nak apa, hang nak detail apa, hang nak ni semua. Okey aku bagi. Yang penting aku nak hidup, anak bini aku nak hidup. Yang penting aku dapat makan, anak bini aku dapat makan. Dia akan datang, dalam hadis sebut, dia akan menggelarkan diri dia ana al-masih, aku adalah penyelamat kamu semua. Siapa yang mengakui dia sebagai penyelamat, murtad. Walaupun dia masih solat, dia tak rasa dia murtad. Pasal aku ambil bantuannya. Di mana murtad dia? Ambil bantuan saja. Ambil bantuannya, ambil nasi, ambil ayam. Di mana murtadnya tu? Tapi dia mengakui Dajjal sebagai penyelamat dia. Rosaklah iman dia. Dia akan menjadi pengikut Dajjal yang setia. Dia akan mai kepada satu orang di dalam kampung. Dia akan tanya, nak ada aku ni apa, selamatkan kau semua, aku nak bagi bantuan. Kampung tu beritahu, ya kami nak. Maka Nabi SAW beritahu Dajjal akan mempersembahkan sihir dia. Dia akan tunjukkan sihir dia, iaitu dengan menumbuhkan pokok-pokok di tempat mereka. Akan perintahkan langit untuk turunkan hujan, tumbuhkan pokok-pokok, dan binatang-binatang mereka daripada kuih kering akan menjadi sangat-sangat gemuk sehingga terbuka tangan mereka. Dalam hadis itu beritahu ajnihah dia tu terbuka, terkepak tangan dia sebab terlampau gemuk binatang-binatang itu. Maka mereka pun hidup dengan keadaan yang sangat gembira kerana menuruti
apa yang Dajjal nak, ya, iaitu dia datang nak selamatkan semua orang setuju, dan semua orang pun pergi kepada dia, semua orang pun tunduk kepada dia, maka dia bagi ganjaran tu semua, hangpa boleh hidup dengan tenang. Kemudian Nabi SAW beritahu dia akan pergi pula kepada satu kampung yang lain, kampung ke, bandar ke, negara ke, Wallahualam. Tapi Nabi beritahu dia akan pergi kepada satu kelompok manusia yang lain. Dia akan offer benda yang sama. Nak tak aku tolong apa? Kaum tu kata kami tak mahu. Dajjal tak buat apa kat mereka. Tak buat apa kat mereka. Nah, Dajjal dia takkan bunuh kita. Dia takkan bunuh kita. Jangan takut. Dia takkan bunuh kita. Dia akan main psikologi kita. Dia akan kenakan sekatan makan, minum, dunia. Dia akan tutup wifi kita. Jadi stres habis semua. Internet tak ada, nak WhatsApp tak boleh, kan? Nak main game tak boleh, nak tengok YouTube tak boleh. Kita akan jadi gila. Dia akan main dengan mental kita. Nak Shopee tak boleh, nak beli barang apa online tak boleh. Nah, dia tutup wifi lah, habis. Kan? Kita pakat keluar, lari mana Dajjal, mana Dajjal, aku nak wifi. Dia takkan bunuh kita. Dia tak bunuh kita. Sebab kalau dia bunuh kita, straight masuk syurga. Buat apa? Dia main nak sesatkan kita, bukan nak hantar kita ke syurga. Kalau nak push laju kita ke syurga, dia bunuh kita. Terus push laju masuk ke syurga. Siapa yang kena bunuh Dajjal dalam keadaan mempertahankan iman dia, dia mati syahid. Terus masuk syurga. Dajjal tak mahu benda tu berlaku. Jadi dia tak bunuh siapa pun. Dia tak bunuh orang yang menolak dia. Nabi SAW beritahu, bila mafhum dia dalam bahasa Melayu, bila kaum tadi menolak tawaran dia, Dajjal tinggalkan mereka. Tak buat apa pun. Dia tinggalkan saja. Tak apa tak mau, sudah. Tapi Nabi SAW beritahu, pada malam hari, ketika mereka semua tengah duduk tidur, harta-harta akan keluar daripada mereka punya rumah, daripada khazain. Dalam hadis itu sebut khazain. Khazain ni simpanan. Daripada simpanan dalam poket, dalam rumah, bawah bantai, kat bawah tanah, terkeluar habis, terbang. Dan dia akan pergi ikut Dajjal. Dalam hadis sebut kita, itu imajinasi kita macam mana? Kita akan fikir, duit kita terbang semua pakai ikut Dajjal. Yang ikut Dajjal tu, dia jadi macam apa, ada benda besar duk ikut belakang dia. Semua tu duit kita. Duit shilling apa semua ada duk ikut belakang dia. Itu imajinasi kita. Bila kita baca hadis tu, itu imajinasi kita. Tapi macam saya bagi tahu tadi, kaedah dia apa? Majaz. Itu bahasa kiasan. Dia akan ikut, dia akan keluar daripada rumah kita, berkumpul, lepas tu dia akan pergi kat Dajjal. Dia akan ikut belakang Dajjal. Dalam hadis tu bagi tahu, umpama apa orang kata sarang lebah yang dikerumuni dengan lebah. Itu perumpamaan yang Nabi SAW bagi. Dajjal akan dikelilingi dengan harta-harta kita, iaitu orang-orang yang menolak untuk mengikut dia. Dan dia orang dekat kampung tu juga, dia punya tanaman-tanaman dia akan mati, layu weh. Dia punya binatang-binatang dia semua akan kena penyakit, jadi kuih kering. Akhirnya mereka tak dapat makan, tak dapat minum, harta mereka pula hilang. Baik. Itu dari sudut hadis, dari sudut lafaz hadis macam tu. Itu kalau kita nak hurai macam mana, tuan? Kalau kita nak hurai. Lagi tuan, kita ke arah satu bentuk ekonomi baru. Bila mai corona ni, elit-elit dunia ni, orang-orang kaya dunia ni yang memegang syarikat-syarikat gergasi besar di seluruh dunia ni sedang menekan kerajaan di seluruh dunia, termasuk di Malaysia, untuk menghapuskan duit kertas, menamatkan penggunaan duit kertas dan digantikan dengan digital money, menggantikan dengan duit digital. Jadi nanti kita hanya perlu bawa cash and go, ataupun kita bawa kad kredit, ataupun kad debit. Mereka bagi kita biasa dulu, buat dulu di KFC, buat dulu di Myten, buat dulu di Tesco, di tempat-tempat yang besar. Nak bayar pakai apa? PayWave. Sekali tret, sekali ya, senang. Jadi kita tak simpan duit dalam poket kita. Jadi harta fizikal di seluruh badan kita tak ada, di rumah kita tak ada, semua ada kad saja. Hanya kita saja boleh akses untuk dapatkan, untuk keluarkan harta, untuk belanjakan harta tersebut. Jadi macam mana kita nak selarikan dengan makna hadis tadi, yang mana Nabi bagi tahu bila Dajjal main nanti, harta-harta kita akan terbang ikut dia. Harta fizikal pun kita tak ada. Kita akan sampai ke satu fasa nanti tak ada dah harta fizikal ni. Mereka semua tengah duk push, katanya lagi 2 tahun 3 tahun lagi ATM apa semua pun tak ada dah. Di Australia tuan-tuan, 100 lebih
ATM sudah ditutup Australia. Hari itu keluar dalam berita rasmi. 134 tak silap saya. Di seluruh dunia telah ditutup ATM dia kerana semua duk cashless sekarang ni. Semua orang menggunakan digital. Semua orang menggunakan digital. Kalau di Sweden sana, jangankan kata kad digital pun semua, mereka masuk chip terus kat dalam ni. Kat dalam tangan ni, mereka tanam chip. Jadi kalau nak pergi mana, nak bayar, scan pakai tangan saja. Sebab mereka kata, kalau pakai kad, boleh kena curi, boleh kena manipulasi, boleh kena dan sebagainya, macam-macam lah. Ada kekurangan. Jadi mereka kata cucuk kat sini, kalau nak curi kena potong tangan. Nak curi lah, kena potong tangan. Jadi kalau dia potong tangan, bawa pergi kat kedai, orang tahu lah dia perompak, panggil polis. Ya. Jadi dia pakai chip ni dekat Sweden dah daripada tahun 2012 tak silap saya. Ada semua surat khabar tu semua saya simpan dalam saya punya memori. Saya simpan duk tengok. Pasal kita nak tengok, nak selarikan dengan hadis. Bukan kita menggunakan imajinasi kita memahami hadis. Kita terus faham Dajjal ni sebagai satu watak imajinasi ya. Satu watak rasul-rasul lawan Ultraman kan jadinya. Betul? Jadi kita kena tengok keadaan dunia semasa dan tengok pada hadis Nabi dan kita selarikan. Mana boleh selari, kita selarikan. Jadi tak ada harta fizikal kita dalam masa setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lagi. Dan mungkin Dajjal datang nanti, tak ada dah. Kita ada kad-kad je. Takkan kad-kad kita terbang. Ikut dia. Nah? Baik. Apa yang saya faham lah, Dajjal, dia boleh curi harta kita di waktu malam. Dia boleh curi harta kita di waktu malam adalah melalui wang digital kita. Lah ni kalau ada orang curi RM1 dalam tuan-tuan punya account bank, tuan-tuan tahu tak? Tak tahu. Kalau tuan-tuan ada RM1 dalam poket, orang main curi sebelah, tahu tak? Tahu. Dajjal dia curi dalam keadaan orang tak tahu. Macam mana dia curi? Dia main ambil satu-satu, kita tak boleh nak fikir, kita kata dia pakai sihir lah tu, dia angkat macam ni serupa macam cerita X-Men tu kan. Angkat tu terbang habis semua. Itulah imajinasi kita. Padahal Dajjal boleh curi duit kita tanpa kita sedar melalui digital bank. Nah? Dalam hadis Nabi SAW beritahu, malam tu Dajjal curi, esok pagi baru dia sedar. Esok pagi barulah kaum itu bangun di waktu pagi dan mereka menyedari mereka sudah menjadi fakir. Sudah menjadi fakir, tak ada duit, tak ada apa. Lah ni kalau kita jumpa satu orang kaya, ada orang kaya? Ada. Siapa dia? Dia ni sekian-sekian. Mana kekayaan dia? Ada duit dalam bank dia 10 juta. Lah ni kalau Dajjal tutup bank dia tu, sita duit dia tu, dia jadi apa? Dia jadi miskin. Macam tu cara dia. Semua macam di Palestin. Bila mereka buat memberontak apa semua, tak mau dengar cakap Israel, maka bank dunia sita Hamas punya akaun, bank akaun orang Palestin yang disyaki kononnya terlibat dengan pengganas, bukan pengganas mereka pergi pecah rumah mereka balas balik batu, dikategorikan sebagai pengganas, bank dia kena sita. Dalam tu ada 10,000, 20,000 habis semua. Terus dia bangun di waktu pagi dalam keadaan fakir miskin. Jadi mana-mana negara, mana-mana kampung, mana-mana kaum yang menolak Dajjal kan switch off dia punya bank. Itulah yang paling terdekat sekali dengan zaman kita. Itulah yang paling terdekat dengan makna di zaman kita ni. Dan kenapa saya yakin makna hadis tadi tu macam tu? Kerana ada satu hadis yang lain Nabi SAW beritahu, sayati zaman la yanfa' biha, akan datang satu zaman yang mana tidak ada satu pun mata wang yang berguna. Semua tak berguna, Ratah ke, UN ke, dolar ke, semua tak berguna. Illa abyad wa asfar. Akan sampai satu zaman di mana tidak akan laku semua mata wang. Kecuali wang yang berwarna putih dan wang yang berwarna kuning. Disebut abyad dan asfar dalam hadis tu. Jadi bila kita baca dalam syarah-syarah ulama kata putih itu ialah silver, perak. Manakala kuning itu ialah emas. Yang mana akhir zaman nanti kita akan kembali kepada sistem dinar dan dirham seperti yang diajarkan oleh Nabi. Sistem kewangan Rasulullah satu saja, dinar dirham. Duit kertas apa semua ni mai kemudian diperkenalkan oleh orang-orang kafir. Dan mereka sibukkan kita dengan kertas. Adik-beradik berbunuhan kerana kertas. Berkelahi dengan negara ni negara tu kerana kertas.
Bila dia duduk sibuk, biar kita dia biar kita sibuk dengan retah, dia pakuk semua mah kat depan. Cek mah paling banyak di mana? Dalam kali kita cek dalam statistik, paling banyak sekali di Amerika satu. Satu lagi dalam IMF, International Monetary Fund, yang memegang bank-bank dunia. Jadi kalau kita nak kata Dajjal ini mengawal bank dunia, boleh dah. Pasal semua mah duk ada kat dia. Dan dia boleh kontrol bank mana yang dia nak. Siapa tak nak cakap, kita sita. Kita padam dia punya bank dia. Kita buang kita switch off dia punya duit dia. Ada 1 juta, 2 juta, kita sita. Sebab dia kontrol di atas. Dan mah paling banyak pada dia. Dalam hadis bagi kita, dia banyak mah. Yang memegang bank-bank dunia ni paling banyak mah kat dia. Dan dia pun sibukkan kita dengan atas. Dan benda ni nampak terang depan mata ni, tapi kita tak nampak. Pelik tak? Benda ni terang-terang, mereka declare ada dalam Google semua ada. Google IMF berapa dia punya gold mereka, reserve gold mereka berapa banyak. Amerika berapa banyak reserve gold mereka. China berapa banyak. Kosong-kosong besar ni, simpan mah punya lah banyak. Tapi dia pun marah kalau kita beli mah. Dia takut kalau kita tidak lagi menggunakan duit kertas. Dalam hadis bagi kita tidak akan berguna lagi dah segala semua mata wang kecuali dinar dan dirham, kecuali emas dan perak. Jadi ni alamat Nabi dah bagi. Nabi dah bagi satu apa orang kata solution, satu penyelesaian. Tapi kita tak nampak. Harta kita lebih suka simpan dalam bentuk kertas, biar bertumpuk-tumpuk berpuluh-puluh ribu dalam bank tak apa. Padahal kalau kita tukar jadi emas, dan simpan tu dia akan naik nilai dalam masa tu lah kan, setahun, 2 tahun, 3 tahun dia akan kekalkan nilai duit kita tu. Kalau dulu tahun 2000 mah masa tu 1 gram RM36 ya kan. Tahun 2000. Sekarang 21 tahun. Mah sekarang 263 per gram. Dia naik berapa ratus kali ganda? Bukan 100%. Beratus kali ganda. 600 kali ganda tak silap saya. Dia naik dalam masa 20 tahun. Jadi kalau kita simpan 20,000 tahun 2000, mai 20,000 tu ke zaman kita, dia tak jadi apa. Dia duduk 20,000 tu saja. Tapi kalau 20,000 tu kita tukar jadi emas pada tahun 2000, emas tu kita bawa ke tahun 2021, dia akan jadi beratus ribu tuan. Lebih banyak daripada apa, ASB ke, KWSP ke, tabung haji ke apa ke, tapi orang tak nampak. Pasal apa? Panjanglah cerita dia kan. Sebab dia punya plan dia nanti ialah Dajjal nak ambil harta kita tu. Sebab tu dia akan sibukkan kita dengan duit yang imajinasi ni. Sebab dia akan kontrol kita melalui situ. Bila kita ni, dia ambil duit kita waktu malam, dia sita semua bank kita, kemudian dia halang hujan daripada turun di tempat kita, maka kita semua akan terdesak. Dan ketika itulah Nabi SAW beritahu orang beriman akan makan zikir. Pada waktu berlakunya pandemik yang sebenar-benar pandemik, di mana tak ada makan, tak ada minum, semua orang berbunuhan demi sekeping roti, dan batu Dajjal pula mai, dia akan bagi kemewahan kepada siapa yang ikut dia, dan akan menarik semua kemewahan, duit, harta daripada siapa yang tak mau ikut dia. Ketika itu Nabi SAW beritahu orang beriman dia akan makan zikir. Orang kata makan zikir ni macam mana? Berzikir betul kenyang ke? Tak. Ada banyak tafsiran lah. Salah satunya dia kata macam tu lah, berzikir dan Allah bagi kenyang. Itu satu. Pendapat yang kedua dia kata, ulama-ulama kata bila berzikir kita akan lupa kepada kelaparan kita. Lupa kepada kelaparan. Apa ni berzikir terus bersabar sampai dia mati dalam keadaan macam tu. Jadi hadis semua ada, tinggal kita baca saja. Tinggal kita baca dan perlu dihuraikan dengan kaedah yang betul Sebab kalau kita baca secara terus ni, dia akan sampai kepada watak-watak imajinasi. Dia akan sampai kepada cerita-cerita kayangan. Dia akan sampai kepada filem-filem yang science fiction lah. Bahkan sihir yang kita faham tu pun, faham sihir macam Tok Umar Siam. Kita duk ingat Dajjal main nanti dia bawa apa, kemenyan apa semua, pakai tengkorak dekat leher apa semua. Kita duk imajinasi kita lah betul. Yang boleh menahan apa hujan apa semua ni, itu semua teknologi. Teknologi sekarang hebat-hebat.
Mereka boleh manipulasi apa orang kata cuaca, boleh manipulasi hujan, boleh menyejukkan sesuatu kawasan dan memanaskan sesuatu kawasan. Sebab itulah tuan-tuan bisa baca berita pasal belalang juta, yang mana tiba-tiba keluar belalang berjuta-juta, dia lalu kat tu kawasan tu, habis semua segala tanaman pun semua kat situ. Di India ada, di Pakistan ada, bahkan di Israel pun kena. Bila kita cek balik pasal apa berlakunya belalang juta ni, iaitulah kerana berlaku ketidakstabilan cuaca, kerana telah diubah oleh tangan-tangan manusia. Allah dah buat cantik dah bumi ni. Matahari terbit daripada timur, terbenam ke barat. Ada waktu musim sejuk, ada waktu musim panas. Tapi bila teknologi dia masuk campur dan dia mengubah natural, dia mengubah semula jadi alam ni, dan menyebabkan perubahan pada cuaca. Ada satu tempat menjadi terlampau sejuk sampai jadi air, ada satu tempat berlaku terlampau panas. Bahkan di Malaysia sendiri pernah merasakan suhu bawah 16-15 pada satu waktu dulu kan. Semua orang pakai apa? Pakai baju sejuk. Di Malaysia ni khatulistiwa. Dia negara yang sepanjang tahun panas. Hujan turun, hujan dan panas, tapi tak ada musim sejuk. Tempat kita tak ada salji tu pun. Jadi kecelaruan musim ni berlaku kerana tangan-tangan manusia. Itu dalam Quran bila kita baca, banyak menyebutkan manusia-manusia ni melakukan kerosakan di atas muka bumi. Kita baca imajinasi kita, kerosakan di atas muka bumi itu macam mana? Bukan lagi sama-sama lebar kot. Sedangkan kerosakan di atas muka bumi yang dimaknakan dalam Al-Quran itu tadi ialah mengubah natural ni, mengubah semula jadi alam ni. Depa bukit, buka apa semua, segala karbon apa semua, segala asap apa semua naik ke atas, mengubah cuaca dan sebagainya. Baik, jadi itu semua adalah dikawal oleh Dajjal juga. Dan dia boleh turunkan hujan kepada siapa yang dia nak menggunakan teknologi yang dia ada. Dia boleh menahan hujan daripada siapa yang dia nak menggunakan teknologi yang dia ada. Weather control ni dia bukan satu lagi rahsia kan. Kawalan cuaca ni bukan lagi satu lagi benda yang rahsia. Kalau lama tak turun hujan, kita ada kaedah pembenihan hujan. Bawa jet pejuang mereka langgang dekat awan tu semua bagi pecah turun hujan pun semua. Kaedah-kaedah semua sekarang hujan kita boleh buat kan? Boleh buat hujan. Tak perlu kita nak tunggu mai tok bomo siam pakai tengkorak apa semua. Turun hujan. Pasal imajinasi kita dah jadi macam tu. Ada jangan nanti sebagai satu orang yang kemah, cantik, berteknologi tinggi, moden. Dan dia nak turunkan hujan pada yang mana yang dia suka, dia sebab dekat dia punya anak buah dia. Dia boleh sekat hujan daripada mana yang dia nak. Maka bila tak hujan tak turun, habis tanaman-tanaman dekat situ kering kuntang habis semua. Jadi sebab tu memahami hadis-hadis Dajjal ni penting melalui mata basirah, bukan mata apa orang kata lurah. Lurah ni bahasa. Dia baca dari sudut bahasa saja, terjemahan saja. Dia baca dari sudut terjemahan saja. Padahal dia tak sedar yang dia sekarang ni sedang berada di zaman Dajjal dan sedang berlaku ke atasnya fitnah-fitnah Dajjal. Contohnya fitnah daripada duit kertas. Itu kerosakan yang dibawa oleh Dajjal. Dajjal ni ada ramai. Nanti kita akan masuk bab Dajjal tu ramai. Dia ada satu, dipimpin oleh satu orang Dajjal yang paling besar sekali, yang paling utama sekali, ketua dia pun, yang buta mata satu. Bukan mata dia satu, dia ada 2 biji mata, satu buta. Mereka memperkenalkan duit kertas kepada kita. Dalam satu hadis Nabi SAW bagi tahu akan sampai satu zaman, mafhum dia dalam bahasa Melayu, akan sampai satu zaman semua manusia yakuluna riba. Semua manusia akan makan riba. Semua. Dan kalau ada yang selamat daripada makan riba, dia tetap akan terkena debu-debu dia. Tetap akan terkena debu-debu dia. Jadi zaman bila tu? Tak lain tak bukan zaman kita. Semua orang terlibat dengan riba. Semua orang terlibat dengan riba. Makan riba, bagi makan anak dengan riba, bagi makan bini dengan harta daripada riba. Kalau ada kumpulan ulama-ulama soleh, ustaz-ustaz, tok guru pondok ke apa ke yang lari daripada riba, aku tak mau semua riba ni, tak mau terlibat dengan bank apa semua benda dia kumpul dia pelan-pelan, dia beli cash. Kan? Ataupun gunalah kaedah apa yang boleh, pakai emas ke perak ke pajak ke macam mana ke, harta warisan dulu ke,
dia pajak dapat duit, lepas tu dia beli rolling balik nego ke macam mana ke. Yang penting tak mau terlibat dengan loan apa semua, tak mau. Kalau dia tak mau, Nabi SAW bagi tahu tetap terkena debu dia. Lah ni macam mana debu riba boleh kena kat kita? Bagi orang yang tak mau riba ni. Macam saya seumur hidup saya tak biasa buat loan mana-mana pun. Semua benda saya beli cash. Alhamdulillah Allah mudahkan. Pasal saya kumpul sikit ataupun saya pinjam duit daripada orang kaya dan saya bayar sikit-sikit kat dia tanpa riba. Saya beli kereta tahun 2015, kereta Azia 42,000. Ada satu orang anak murid saya, dia orang kaya di KL sana, dia bagi pinjam kat saya 42,000, dia suruh saya bayar sikit-sikit kat dia. Tanpa riba. Jadi saya selamat daripada riba, kereta baru pun dapat. Jadi bayar sikit kat dia. Yang kali kedua saya beli kereta pun sama juga. Kan, saya ada anak murid saya di belah KL sana, depa bagi pinjam, depa menego banyak. Bagi pinjam puluh ribu sekian-sekian, saya ambil duit tu beli kereta, lepas tu saya bayar sikit-sikit kat dia, tiap bulan masuk duit dia, masuk. Dia percaya kat kita. Jadi bila orang kata untung bukan masalah untung tak untung. Dia bila kita sungguh-sungguh nak jaga agama Allah, Allah akan buka jalan. Kita kira oi untunglah dia, anak murid kawan kaya apa semua, tak semestinya macam tu. Bila kita ni sungguh-sungguh dalam Quran Allah beritahu wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah. Takwa ni dia hati-hatilah maksudnya. Dia hati-hati nak menjaga syariat Allah ni, jangan sentuh ni haram, hati-hati. Seumpama macam ada banyak kacau pecah di atas jalan ni, kita jalan pelan-pelan, hati-hati, angkat kaki sikit. Itu takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ini ayat Quran. Siapa yang takwa kepada Allah, siapa yang berhati-hati menjaga agama Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan cipta jalan keluar kepada masalah dia. Apa saja masalah yang dihadapi ketika menjaga agama Allah, Allah akan makhraja, bagi jalan keluar kepada dia. Sebelum saya dapat jumpa dengan kawan-kawan yang bagi pinjam duit semua, saya di mana saya naik kenderaan awam. Saya ceramah sampai ke Johor. Masa saya mula balik 2014, saya ceramah sampai ke Johor, KL apa semua tiap-tiap bulan ni. Saya happy naik bas. Saya telefon dia JK Masjid naik ambil. Hampa yang jemput saya mai, hampa mai lah ambil kan. Saya tak ada kereta. Dan saya tak mau beli kereta pasal saya tak ada duit. Saya tak mau ambil loan pasal terlibat dengan riba. Kan? Orang kata ambil lah Islamik halal, difatwakan harus. Tapi saya tak mau juga. Sebab saya nak bersih sebersih-bersihnya, tak mau langsung terlibat dengan bank. Pasal walaupun Islamic bank, Islamic punya loan, dia tetap berdaftar di bawah bank negara tetap berdaftar di bawah World Bank tetap di bawah IMF. Yang mana institusi riba terbesar di dunia. Macam mana pun dia kena bayar yuran juga. Jadi kita punya transaksi itu halal lah. Dari sudut fatwa halal. Tapi kita tetap menyumbang kepada satu benda yang sama. Jadi saya nak bersih, tak mau apa langsung. Jadi kalau tuan-tuan nak pakai yang Islamik, silakan, tak ada masalah. Dari sudut fatwa tak ada masalah. Cuma saya tak mau. Saya tak mau. Jadi sementara nak dapat jumpa tu, naik bah apa semua, sibuk anak kecil, kadang anak kecil nak terjatuh, kita terlelap kan. Anak kecil nak jatuh. Ada susah dia dulu. Kemudian barulah yaj'al lahu makhraja, baru Allah akan buka jalan keluar bagi kita. Baru jumpa dia punya solusi dia apa semua. Jadi takwa dulu. Jangan takut. Takutlah kalau saya tak ambil ni semua, nanti lagi macam mana perniagaan saya apa semua. Jangan takut. Serah pada Allah, tawakal pada Allah. Allah akan bagi jalan keluar. Saya jumpa beberapa bisnes yang besar, mereka ni tak melibatkan riba langsung, sikit pun tak, sekupang pun tak melibatkan riba. Mereka guna koperasi, mereka guna keahlian, ada mereka punya cara dia. Ada mereka punya cara untuk mengelakkan diri mereka daripada terkena riba. Baik, persoalan dia macam hadis Nabi beritahu tadi tu, kalau dia tak terlibat dengan riba pun dia tetap terkena debu-debu dia. Macam mana boleh terkena debu? Saya bagi contoh paling mudah di atas lah. Di atas ni tuan, dicetak berdasarkan permintaan kita untuk membuat pinjaman. Dia panggil fractional reserve banking. Fractional reserve banking. Fractional reserve banking ni apa? Dia bank dia cetak satu barang, satu duit. Dan barang yang ada satu. Jadi satu barang, satu duit, nisbah dia. Jadi satu ayam,
RM1, kan? Tapi bila dia cetak lagi duit, bermakna lambakan duit tu jadi banyak, duit tu jadi double, maka dia perlu bagi 2 duit. Dia perlu bagi 2 duit untuk satu ayak. Jadi ayak ni hakikat dia punya harga tak bisa naik pun. Tapi duit yang bertambah-tambah banyak dicetak, lambakan dalam kita punya sistem, menyebabkan kita kena bagi 2, 3, 4 lai untuk dapat satu ayak. Apa bukti barang tak pernah naik harga dia? Bukti dia ada dalam hadis. Dalam hadis Nabi SAW pernah memberi sekeping dinar emas kepada satu orang sahabat. Sekeping dinar emas, dia punya berat dia 4.25 gram. 4.25 gram emas. Dia bagi kepada sahabat untuk pergi beli kambing. Sebab harga kambing di zaman Nabi 1 dinar emas, 4.25 gram. Lah ni tuan-tuan, mah kita 263 saya baru tengok tadi. 263 kalau darab 4.25 gram bersamaan 1117. Harga kambing tak? Zaman sekarang RM1,000. 1117 harga kambing tak? Harga kambing tak? Daripada zaman Nabi sampai sekarang 1400 tahun, kalau kita membeli kambing dengan dinar 4.25 gram, harga dia tak pernah naik. Faham tak ni? Kena tipu kan? Berapa 100 tahun kita kena tipu ni. 100 tahun dah kena tipu. Jadi harga barang tak pernah naik. Yang menyebabkan harga barang naik tu ialah inflasi, dia panggil hyperinflation. Bila berlaku kemerosotan ekonomi, tuan-tuan bisa dengar nama George Soros. Terkenal pada tahun-tahun sebelum reformasi. Reformasi tahun 1998. Reformasi 97 kan? 98 kan? 98. Anwar Ibrahim buat reformasi. Pada tahun 1997, George Soros menyerang ekonomi Malaysia. Dan berlaku konflik antara Anwar Ibrahim dengan Mahathir. Pasal apa Anwar Ibrahim dia buat orang kata reformasi? Sebab dia ketika itu dilantik sebagai wakil IMF. Ini ada tulis dalam Wikipedia ada. Rasmi punya jawatan. Dan Mahathir tak mau terima IMF-nya loan apa semua, betul kulit apa semua, tak apalah, tu dia punya pasal lah. Saya nak cerita pasal George Soros tu. George Soros tu, tuan-tuan ingat tak masa macam mana Tun Mahathir dia selamatkan Malaysia daripada inflasi? Masa tu berlaku harga barang naik gila-gila kan, memang naik teruk kan. Tuan-tuan ingat tak ada satu logo, dia warna hitam dengan kuning. Dia buat 0%, lepas tu dia pangkah. Dia tulis kat situ inflasi sifar. Kempen inflasi sifar tahun 1998 tu. 1998-1999. Kemudian kempen belilah barangan tempatan. Semua tu diwujudkan ketika itu untuk kita kata stabilkan balik inflasi yang berlaku. Macam mana inflasi boleh berlaku? Cerita dia beli duit ringgit daripada merata. George Soros ni dia orang kaya sampai lah, dia duk ada lagi, tak mati-mati dah. Duk ada lagi. Dan dia lah yang duk support, duk bayar segala gerakan-gerakan LGBT apa semua di seluruh dunia. Dia yang duk support. Dia bagi duit banyak. Dia bagi duit berjuta-juta untuk menghidupkan gerakan-gerakan LGBT di seluruh dunia, termasuk di Malaysia sekali. Kalau buat persatuan LGBT je dapat duit daripada George Soros Foundation. Ya? Kalau Bill Gates dengan Melinda, mereka support bahagian vaksin apa semua ni. Tapi kalau George Soros, dia bahagian propaganda yang merosakkan akhlak-akhlak manusia ni. Tak ada siapa nak marah kat dia. Pasal tak tahu. Kalau kita kaji, kita tahu. Jadi George Soros ni dia sangat kaya, dia beli duit ringgit ni daripada merata tempat, daripada Amerika, China apa semua. Dia pergi dekat negara kita, dia jual semua. Apa berlaku? Berlambak duit kita. Duit kertas kita berlambak-lambak dalam negara. Jadi menyebabkan daripada satu duit dengan satu barang, nisbah satu-satu. Bila orang main longgok duit sampai 10, maka nak beli satu ayak ni kena bagi 10 duit. Nisbah jadi 10-1. Itu inflasi. Faham tak? Jadi tidak berlaku inflasi kalau kita menggunakan emas. Sebab itu Nabi SAW suruh menggunakan emas. Dan di akhir zaman pun akan berlaku hyperinflation yang terlampau kuat sangat, yang terlampau tinggi sangat, sampai dah tak ada nilai langsung dah barang, hancur habis. Maka ketika itulah akan kembali kepada dinar dan dirham yang akan dikembalikan oleh Imam Al-Mahdi.
Imam Al-Mahdi nanti dia datang, dia akan hapuskan semua bank-bank apa semua yang buat apa bisnes riba apa semua ni akan dihapuskan, digantikan dengan sistem Baitul Mal yang diwarisi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khilafah ala manhaj an-nubuwah. Imam Mahdi dia akan datang, dia akan buat satu pemerintahan satu dunia, world government yang berdasarkan apa yang Nabi ajar. Iaitu bank-bank semua akan digantikan dengan Baitul Mal dan duit kertas semua akan digantikan dengan dinar, dirham dan fulus. Dia ada dinar, dia ada dirham, dia ada fulus. Dinar ni mah, dirham tu perak, fulus tu daripada tembaga. Satu fulus tu boleh beli sebiji telur, dia punya nisbah dia. Sebiji telur. 10 fulus bersamaan satu dirham. Satu dirham boleh beli seekor ayam. Itu nisbah dia. Satu dirham boleh beli seekor ayam. Satu dirham lebih kurang RM20. Satu dirham sekarang ni RM20. Saya baru je cek dekat apa nama dirham di Kelantan. Kerajaan Kelantan dia pun kenakan dirham dinar. Cek satu dirham dia pun RM20. RM20 tu harga seekor ayam malah ni. Berapa ringgit ayam seekor? RM20 dah. 15. Kecil ke? Ni ayam Arab ni besar kan. Mungkin siap potong, siap apa semua, siap lapah apa semua kan? RM20. Tapi itu lebih kurang lah kan, 15 ke RM20. Sebab kalau ikutkan harga mentah silver, satu dirham memang RM15. Tapi disebabkan ada kos untuk minting, untuk packaging apa semua, dia tambah RM5. Dia ambil untung pada dia RM5, jadi dia RM20. Tapi kalau ikut nisbah sebenar apa silver, ialah RM15. Tuan-tuan tak percaya, saya buka kat Google. Lah ni saya tengok. Kalau perak 412 100 gram. 407 ringgit untuk 100 gram. Bersamaan 1 gram 4 ringgit kan? 1 gram 4 ringgit. Kalau 1 dirham 2.975 darab 4 ringgit. Bersamaan 11 ringgit 9 rupang. 1 dirham zaman sekarang. 11 ringgit 9 rupang. Tu tak seekor ayam ke tu? Kita lagi mahal. 2.975 ialah 1 dirham daripada zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar menetapkan 1 dirham bersamaan 2.975 gram. Dan tadi saya tengok harga perak sedunia RM4 sekupang untuk 1 gram. Darab 2.975 bersamaan RM11 9 kupang. RM12 seekor ayam. Itu nisbah sekarang, betul tak? Tak turun kan harga ayam daripada dulu sampai sekarang. Kalau kita beli dengan 1 dirham. Kalau kita beli dengan 1 dinar, boleh dapat seekor kambing. Tak bisa turun pun harga. Tapi inilah penipuan Dajjal, inilah fitnah Dajjal orang kata. Dia sibukkan kita dengan benda-benda imajinasi, benda-benda yang fake, benda-benda yang palsu, benda-benda yang tak ada pun. Dan dia sibuk dengan benda-benda yang hakikat. Sampai satu masa, semua benda imajinasi yang dia hidang dekat kita ni, dia padam. Dan semua orang akan jadi kucar-kacir. Kucar-kacir saling berbunuhan. Yang Nabi sebut Al-Harju tadi tu. Akan saling berbunuhan, adik-beradik, jiran semua saling berbunuhan kerana kerosakan sistem yang dibawa oleh Dajjal ketika itu. Dajjal ni tuan-tuan kena faham, dia sebelum dia mai, ada 30 ekor Dajjal lain yang datang dulu, yang akan buat dulu sistem-sistem ni, persediaan untuk membawa Dajjal yang paling besar sekali ni. 30 ekor Dajjal ini juga Nabi SAW beritahu dalam hadis, ada 4 di kalangannya ialah an-nisa, wanita. Dajjal di kalangan perempuan pun ada. Kalau kita buka dalam kitab, ada semua Nabi SAW cerita. Bismillah. Baik. Alhamdulillah lah, PKPB kat sini kan, boleh lah ceramah. Saya di Penang sana, cancel semua. Sepatutnya saya punya jadual penuh di Penang, tapi semua cancel kerana PKP dekat sana. Di sini PKP, ada B. Ada B tu boleh ceramah, Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah, segala peringatan yang kita dapat, kita hati-hatilah untuk kita, anak isteri kita. Baik, jadi mana? Boleh tambah belah sini. Boleh. 2 minggu lah. Tapi tak tahu kalau dia nak tambah lagi. Pasal yalah, pengalaman PKP 1 dulu 2 minggu. Lepas tu ditambah lagi 2 minggu. Lepas tu dia tambah lagi 2 minggu. Dalam jadi 3 bulan. Ni kita tak tahu dia nak tambah ataupun tidak. Kalau dia duk main tambah lagi, kita cancel semua Penang, kita ceramah semua di balik untak lah, senang.
Baik, kita tangguhlah majlis kita dengan tasbih kafarah dan selawat. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.